Matematik tambahan bab 2 pembezaan latihan kendari 2.10. Ada dua soalan. Soalan satu ni ada 8 soalan A sehingga H. Kita cuba completekan satu persatu di sini dan saya akan sambung nombor 2 kemudian ya. Jadi kalaulah sekiranya kamu menonton video ni, cuba selesaikan masalah ni dulu ya sebelum mainkan video ni sehingga habis. Nombor 1, cari koordinat titik pusingan bagi setiap lengkung berikut. Dalam setiap kes, tentukan sama ada titik pusingan itu ialah titik maksimum atau titik minimum. Okey, A. Kita perlu buat pembezaan. Y bersama dengan X kuasa 3 tolak 12X. Okey, cari pembezaan. dy dx bersama dengan 3X kuasa 2 tolak 12. Okey, pada titik pusingan, dy dx bersama dengan kosong. Pada titik pusingan ataupun titik perun, titik pusingan lah saya letak kat sini, dy dx bersamaan kosong. Jadi kesemua ini bersamaan kosong. Alright, itu maksudnya. Kita letakkan persamaan tu 3x kuasa 2 tolak 12 bersamaan kosong. Alright, jadi apa nilai x? Jadi kita letakkan 12 ni ke kanan dan jadi tambah 12 bermakna 3x kuasa 2 bersama dengan 12, kemudian kita bahagikan dengan 3 ya, sebab kita nak cari nilai x, bahagi dengan 3 bermakna x kuasa 2 bersama dengan 4. Alright, jadi x ada dua nilai, kemungkinan minus plus, kemungkinan minus 4, iaitu x adalah bersama dengan negatif 2 atau x bersama dengan 2. Salah satu ni kemungkinan minimum, satu lagi minimum, atau mungkin juga titik lengkuk balas. Jadi kita tengok pula kepada nilai d2y dx2. Saya letakkan di sini ya, d2y dx2 iaitu 6x. Okey. Alright. Saya letak di sini lah, sebelah ni pula ya. Pada x bersama negatif 2, d2y dx2 adalah bersama dengan 6 darab negatif 2, iaitu nilainya negatif 12, tapi nilainya tidak penting. Yang kita nak tahu sebenarnya negatif. Ini negatif ni. Negatif. Alright, itu yang kita nak tahu. Dan pada saya belum cari nilai y lagi ya. Terlupa pula. X bersama dengan 2 pula. d2y dx2 adalah bersama dengan 6 darab 2, iaitu 12. Dan ini pula positif. Kalau negatif maknanya itu adalah titik maksimum. Kalau positif itu adalah titik minimum. Okey. Jadi kita cari nilai y. Mungkin saya selitkan di sinilah bila x bersama dengan negatif 2, y bersama dengan negatif 2 kuasa 3 tolak 12 negatif 2, iaitu bersama dengan negatif 8 tambah 12, iaitu negatif 8 kan, betul kan? Tambah bukan 12 apa pula, 24 ya. 12 darab 2 24. Dua negatif, nilai negatif didarabkan jadi positif, jadi 24, bermakna y adalah bersama dengan 16. Okey. Dan bila x bersama dengan 2 pula, y bersama dengan 2 kuasa 3 tolak 12 darab 2, iaitu 8 tolak 24, ataupun nilainya tolak 16. Okey. Jadi koordinat yang kita cari, negatif 2, 16. Ini adalah titik maksimum. Okey, disebabkan dy dx ni negatif ya. Dan 2 negatif 16 pula adalah
titik minimum. Disebabkan dy dx d2y dx2 positif. Okey, kita bergerak ke soalan B. Okey, B. Y bersama dengan X soalan 6 kuasa 2. Okey, kita boleh saja menggunakan petua hasil darab. Tetapi saya rasa lebih mudah sekiranya kita kembangkan saja ya. Kita kembangkan dia jadi X kuasa 2 tolak 12X tambah 36. Saya harap pelajar semua tidak ada masalah untuk membuat pengembangan ya. Jadi Y bersama dengan X kuasa 3 tolak 12X kuasa 2 tambah 36X. Okay, kita cari pembezaan peringkat pertama. Dy dx bersama dengan 3X kuasa 2 tolak 24X tambah 36. Okey, saya nak periksa dulu kalau ada apa-apa kesilapan. Nampak betul semua insya-Allah. Okey. Betul insya-Allah ya. Okey, pada titik pusingan ataupun pada titik pegun dy dx bersama dengan kosong. Jadi kita letakkan 3x kuasa 2 tolak 24x tambah 36 bersama dengan kosong. Okey, kita boleh permudahkan, kita bahagi dengan 3 semuanya. Jadi x kuasa 2 tolak 24 bagi 3 jadi berapa tu? 8 8x tambah 12 bersama kosong. Jadi persamaan ini nampaknya macam boleh kita factorize, memfaktorkannya. Okey, kita faktorkan. Boleh ya, boleh, memang boleh. X hasil darab punca 12. Hasil tambah punca negatif 8. Maknanya saya ambil negatif 2 dan negatif 6 lah kan. Okey, sebab negatif 2 darab negatif 6 bersama dengan 12. Kemudian negatif 2 tambah negatif 6 bersama negatif 8. Jadi ini betul lah. Bermakna X adalah bersama dengan 2 dan juga X bersama dengan 6. Okey, kita cari nilai Y. Saya letak di sinilah. Okey. Bila X bersama dengan 2, Y bersama dengan okey, kita boleh letakkan pada mana-mana persamaan. Mungkin saya letakkan di sinilah. Okey. 2 kuasa 3 tolak 12 2 kuasa 2 tambah 36 darab 2 iaitu 8 tolak 12 darab 4 48 tambah 72. Okey, saya perlukan kalkulator. Sebentar. Kalkulator saya. 8 tolak 48 tambah 72. Okey, nilainya 32. Okey. Jadi 232 adalah satu titik pusingan. Okey. Dan kemudian bila X bersama dengan 6, Y bersama dengan 6 kuasa 3 besar nilainya. 12 6 kuasa 2 tambah 36 darab dengan 6. Okey, besar nilainya. Sekejap saya kira guna kalkulator. 6 kuasa 3 tolak 12 darab 6 kuasa 2. Okey, tambah 36 darab 6. Nilainya kosong ya. Nilainya kosong di sini. Okey. Jadi kita ada koordinat 232 dan juga 60 di sini. Okey, kita buat pembezaan peringkat kedua. Itu d2y dx2 iaitu bersama dengan kita ambil ini ya. 6x tolak 24. Alright. Okey, jadi kalau pada
X bersama dengan 2. D2Y dx2 adalah bersama dengan 6 darab dengan 2 tolak 24, iaitu 12 tolak 24, iaitu negatif 12. Okay, negatif itu yang penting. Alright. Pada X bersama dengan 6, D2Y dx2 bersama dengan 6 darab dengan 6 tolak 24, iaitu 36 tolak 24, iaitu 12. Positif. Okey, bermakna apabila d2y dx2 negatif, bermakna titik itu adalah titik maksimum. Makna 32 adalah titik maksimum. Dan juga 60 adalah titik minimum. Okey, sebenarnya kalau kita nak lakar graf pun boleh ni. Okey, bentuk dia kemungkinan sebeginilah. 2.2 maknanya paksi X begini. Y-nya begini. Pintasan Y dan X saya tak cari. Bermakna ini adalah titik 2.2 dan ini pula 60 X dan Y di situ. Okey, saya harap perkongsian saya bermanfaat. Kita teruskan. Tapi jangan tengok video saja ya. Cuba jawab soalan dulu. Kita tengok soalan C. Okey. Y bersama dengan X. Punca kuasa 2 18 tolak X kuasa 2. Okey, kali ni kita tak boleh buat pengembangan. Kita tak boleh kembangkan ekspresi ni. Kita kena guna cara petua hasil darab. Ini kita boleh tuliskan juga sebagai X 18 tolak X kuasa 2 kuasa setengah. Okey, untuk memudahkan kita ya. Itu saja. Jadi kita biarkan U sebagai X, bermakna du dx bersama dengan 1. Ini petua hasil darab. Saya harap kamu semua sudah biasa ya. V pula kita biarkan dia kepada 18 tolak X kuasa 2 kuasa setengah. Jadi dv dx iaitu bersama dengan 1/2 1/2 didarabkan dengan 18 tolak X kuasa 2 kuasa setengah tolak 1, iaitu negatif setengah. Dan didarabkan dengan pembezaan di dalam kurungan ni. Ini pula kita gunakan petua rantai. Jadi kita ada dua petua kita guna di sini. Petua hasil darab dan petua rantai. Jadi adalah negatif 2x. Okey, kita boleh permudahkan. Kita potong 2 di sini. Bermakna dv dx adalah bersama dengan negatif x per punca kuasa 2 bagi 18 tolak x kuasa 2. Ya, betul lah tu. Jadi dy dx-nya, dy dx adalah bersama dengan u dv dx. Okey, kalau tak ingat ya, ini formulanya. Okey, u dv dx tambah v du dx. Okey, kena hafal formula ni. Okey, u ialah x, dv dx ialah tolak x dan 18 tolak x kuasa 2, punca kuasa 2 ya. Tambah v iaitu ini dan du dx bersama dengan 1, jadi tak perlu dituliskan di situ. Okey, seterusnya kita buat cross multiplication. Kita samakan denominatornya. Jadi bersama dengan okey, saya rasa betul ni apa yang saya buat. InsyaAllah. Okey. Alright, jadi minus x kuasa 2. Okey, per
punca kuasa 2 bagi 18 tolak X kuasa 2. Okey, tapi di sebelah sana kita darabkan. Kedua-dua ni di sini ya. Denominator di sini ungkapannya sama dengan di sebelah kanan ni. Jadi kita darabkan kedua-duanya. Jadi kita dapat 18 tolak X kuasa 2. Jadi di sini ada negatif X kuasa 2 dan di sini pun ada negatif X kuasa 2, bermakna dy dx ialah 18 tolak 2x kuasa 2 per punca kuasa 2 bagi 18 tolak x kuasa 2. Okey, ini nampak panjang ya. Okey. Panjang. Jadi pada titik pusingan dy dx bersamaan kosong. Saya perlu jimat ruang di sini sebab tak cukup ruang nanti ya. Okey, jadi 18 tolak 2x kuasa 2 per punca kuasa 2 18 tolak x kuasa 2 bersama dengan kosong. Kalau kita pindahkan denominator ni sebelah kanan jadi kosong lah kan. Alright, bermakna hanya ekspresi di atas ni bersamaan kosong, ataupun kita katakan 2x kuasa 2 bersama dengan 18 dibagikan dengan 2, kita dapat x kuasa 2 bersama dengan 9. Bermakna x ialah plus minus 9 ataupun bersama dengan plus minus 3. Okey, ada dua possible values. Ada dua nilai yang mungkin untuk x, iaitu negatif 3 dan positif 3. Okey, kalau macam inilah kita cari di pembezaan peringkat kedua dulu ya. Kita perlu cari nilai y juga. Okey. Ruang dah tak cukup. Saya nak delete lah di sini ya. Saya delete lah. Ini soalan C. Jadi dy dx iaitu bersama dengan 18 tolak 2x kuasa 2 per punca kuasa 18 tolak x kuasa 2. Alright. Saya boleh delete ini. Kita perlu gunakan petua hasil bagi pula ya. Saya letakkan mana? Di sinilah pula. Dx untuk u per v, iaitu bersama dengan v du dx tolak u dv dx. Okey, dibagikan dengan v kuasa 2. Alright, so kita yang atas ni kita bagi u 18 tolak 2x kuasa 2 bermakna du dx bersamaan dengan berapa tu? Tolak 4x. Okey, v bersama dengan 18 tolak x kuasa 2. Jadi dv dx. Kita dah buat pun. Kita dah buat dah benda ni sebelum ni. Jawapannya apa? Jawapannya adalah tolak x kuasa 2 per 18 tolak x kuasa 2. Okey. Ya. Saya ingat saya betul lah tu. Kalau tak ingat boleh rewind video ni, lihat semula dv dx macam mana saya buat. Tapi saya nak jimatkan waktu. Saya buat begini terus. Okey, saya nak gunakan rumus petua hasil bahagi. Maaf, saya punya tulisan memang teruk. Okey, dy dx bersama dengan v du dx. V iaitu du dx ialah tolak 4x. V ialah punca kuasa 2 bagi 18 tolak x kuasa 2. Kemudian tolak u dv dx. Okey. U ialah 18 tolak 2x kuasa 2. Kemudian dv dx tolak x kuasa 2.
Betul ya, betul. Tolak X kuasa 2 per punca kuasa 2 bagi 18 tolak X kuasa 2 dibahagikan dengan V kuasa 2. V adalah punca kuasa 2 bagi 18 tolak X kuasa 2. Kalau V kuasa 2 maknanya 8 tolak X kuasa 2 lah. Alright. Okay. Alright. Jadi kita sama juga, kita nak bagi apa tu, kita nak bagi common denominator. Jadi denominator ni kita akan letakkan di bawah. Kita akan letakkan di bawah. Okay, ini bubuh kurungan. Kemudian 18 tolak X kuasa 2. Kita bawa ke bawah. Jadi ungkapan sebelah kiri ni kita kena darabkan dengan punca kuasa 2 18 tolak X kuasa 2. Bermakna bersama dengan tolak 4X dan kurungan 18 tolak X kuasa 2. Sudah hilang dia punya punca kuasa 2 ya, sebab kita didarabkan dengan ini ya. Dan tolak, okey, ada tolak, ada dua kali tolak, jadi sekarang sudah jadi campur. 18 tolak 2X kuasa 2. Okey, saya nampak ada possibility untuk kita jadi confused. Sebab ini 18 tolak 2X kuasa 2 dan ini pula 18 tolak X kuasa 2. Tidak sama ungkapan dia. Jadi kita tak boleh tak boleh simplify, tidak boleh permudahkan. Alright. Okey, di sini ada X kuasa 2. Kita perlu kembangkan ekspresi di atas tu. Yang bawah ni dia jadi 18 tolak X kuasa 2 kuasa 3 kemudian dipunca kuasa 2 kan. Iaitu atau bersamaan dengan kuasa 3 per 2. Okey, ini di 2Y di X2 ni, silap Okey, pemeriksaan peringkat kedua. Okey, jadi tolak 4 dengan 18 jadi tolak 72. Tambah 4X kuasa 3. Tambah, okey, darabkan X kuasa 2 dengan ungkapan ni, jadi 18X kuasa 2 tolak ada yang tak kena ni, sekejap ya. Di mana yang tak betulnya ni? Ini X kuasa 2 ke? Bukan X kuasa 2 ni, X saja. X saja kan. Okey, sekejap saya cuba differentiate dalam kepala sekejap. Setengah, right, tolak 2X. Okey, ya betul. Ini bukan kuasa 2, minta maaf saya. Kuasa 1 saja. Kuasa 1 saja, silap ya. Okey, jadi 18X ya, bukan 18X kuasa 2 dan juga tolak 2X kuasa 3. Betul lah tu. Per punca kuasa 2 bagi 18 tolak X kuasa 2 kuasa 3. Okey, jadi bersamaan dengan berapa tu? Kita permudahkan. 4 tolak 2 jadi 2X kuasa 3. Tolak 72X tambah 18X. Berapa tu ya? Kalau 72 tolak 20 jadi 52. Tambah 2, 54 lah. Tolak 54X. Per. Alamak. Okey, letak ke tepi ya. 18 tolak X kuasa 2 kuasa 3. Alright. Wah, panjang ya. Okey. Pada X bersama dengan tolak 3, jadi Y nilainya berapa? Y bersama dengan yang kita letakkan semula dalam persamaan C tadi tu. Tolak 3. 18 tolak 3 kuasa 2. Okey, bersama dengan ini jadi 9 Jadi 18 tolak 9. 18 tolak 9 jadi 9. Ini jadi 3. 18 tolak 9 jadi 9. Punca kuasa 2 bagi 9 3. 3 darab negatif 3 negatif 9. Alright. Jadi negatif 3 negatif 9. Dan macam mana pula dengan nilai D2Y di X2?
2 kuasa negatif 3 kuasa 3 tolak 54 kuasa darab negatif 3 dibahagikan dengan 18 tolak X kuasa 2 ataupun tolak 3 kuasa 2 ataupun 9 negatif 3 kuasa 2 jadi 9 dan kesemuanya kuasa 3 pula. Di bawah ni kita tak perlu cari nilai value dia, tapi kita tahu bawah ni dah jadi positif. 18 tolak 9 jadi 9. Kemudian kuasa 3 dan punca kuasa 2 jadi positif. Saya nak tengok dia bahagian atas ni positif ke tidak. Okey, negatif 3 kuasa 3 negatif 27. Negatif 27 darab dengan 2 jadi negatif 54. Okey. Kita tengok di atas saja ya. Di atas ni negatif 27 negatif 54. Kalau ini pula tambah ini negatif 2 negatif, maknanya 3 kali 54 bersamaan dengan positif, nilainya positif. Okey, nilai positif bermakna titik ini adalah titik minima. Okey, dan pada X bersama dengan 3 pula. Jadi Y bersama dengan apa? Letakkan balik dalam bersamaan tu, jadi 3 18 tolak 3 kuasa 2, 18 tolak 9 lah. Okey. Bersama dengan 9 Okey, ni darab tau. Bersama dengan 9. Okey. Dan D2Y, DX2 pula bersama dengan 2 darab dengan 3 kuasa 3. Tolak 54 darab 3. Nampak macam negatif. Sebab di atas ni kita dah tahu. Nilai di atas ni negatif. 54. Negatif 54 darab 3 lebih besar, jauh lebih besar daripada 54 di sini. Jadi ini sudah negatif. Di bawah ni kalau punca kuasa 2 tu maklum sajalah mestilah dia positif ya. 18 tolak 3 kuasa 2. Kemudian kuasa 3 kan. Ini adalah ungkapan di bawah tu positif. Maknanya kesemua ni jadi negatif. Okey, jadi kesimpulan dia, titik tolak 3 tolak 9 adalah titik sebab dia positif jadi titik minimum. Dan 39 pula adalah titik maksimum. Alright. Kita tengok soalan D pula. Y bersamaan dengan X tolak 6, 4 tolak 2X. Kita kembangkanlah ya. Jadi Y bersama dengan kita kembangkan sekejap. Saya elokkan sedikit tulisan saya tu. Okay, lebih kurang lah tu. Jadi 4X tolak 2X kuasa 2 tolak 24 tambah 12X. Betul ke? Ya, betul. InsyaAllah betul ya. Jadi Y ialah bersama dengan tolak 2X kuasa 2. Betul. Tambah 12X. Betul. 12X ke? Bukan 12X. 12 tambah 4. 16X. Okey, di sini kita mungkin boleh buat kesilapan. Saya pun risau juga kalau saya buat silap. Okey. Sekarang kita boleh cari dy dx dengan mudah. Iaitu tolak 4x tambah 16. Okey. Jadi macam biasa pada titik pusingan dy dx bersama dengan kosong. Jadi tolak 4x tambah 16 bersama dengan kosong. Ataupun dipermudahkan kita katakan bahawa 4x bersama dengan 16 ataupun x bersama dengan 4. X bersama dengan 4. X bersama dengan 4 saja ke?
Okey, X sama dengan 4. Okey, X sama dengan 4. Ya, ada satu saja puncanya. Betul lah, sebab ini persamaan linear. Persamaan linear ada satu sajalah. Alright. Okey, kita tengok di 2y di dy dx2 sekejap ya. Ini bersama dengan tolak 4. Okey, negatif. Mana apa saja pada x bersama 4 ni sudah tentulah nilai y itu adalah nilai maksimum. Okey. Negatif itu dia punya point dia, negatif. Okey. Pada x bersama dengan 4, y bersama dengan 4 tolak 6, 4 tolak 2 darab 4, iaitu 4 tolak 8, iaitu negatif 2, negatif 4, iaitu 8. Okey, bermakna 48 lah titiknya. Bermakna 48 adalah titik maksimum sebab d2y dx2 negatif. Okey, kita teruskan ke soalan E. Alright. Y bersama dengan X tambah 4 per X. Ataupun kita tulis ni sebagai 4 X kuasa negatif 1. Okey, jadi dy dx bersama dengan 1 tolak 4 okey per X kuasa 2. Okey. Betul ya? Betul tu. Alright. Jadi pada titik pusingan dy dx bersama dengan 2 bersama dengan kosong, sorry. Jadi 1 tolak 4 per x kuasa 2 bersama dengan kosong, ataupun kita katakan 4 per x kuasa 2 bersama dengan 1, ataupun x kuasa 2 bersama dengan 4. Jadi x kuasa 2 bersama dengan 4. Jadi x adalah bersama dengan plus minus 2 lah. Okey. Kita tengok d2y dx2, iaitu bersama dengan okey, ini bersama dengan 1 tolak 4x kuasa negatif 2. Jadi d2y dx kuasa 2 bersama dengan 8 per x kuasa 3. Alright. Okey, sambung di sini. Pada x bersama negatif 2. Berapa nilai y? Y bersamaan dengan negatif 2 tambah 4 per negatif 2. Berapa tu? Makna negatif 2 tolak negatif 2 iaitu negatif 4. Okey, dan d2y dx kedua 2 pula 8 per negatif 2 kuasa 3. Okey, bersama negatif. Sebab negatif 2 kuasa 3 sudah tentulah negatif ya. Okey. Pada x bersama dengan 2 pula, apa nilai y nya? Y adalah bersama dengan 2 tambah tambah 4 per 2, iaitu bersama dengan 4. d2y dx2 bersama dengan 8 per 2 kuasa 3, iaitu nilai positif. Bermakna titik tolak 2 tolak 4, kita dapat di sini x negatif 2, y negatif 4 adalah titik maksimum. Sebab pembezaan peringkat kedua dia negatif. Jadi itu titik maksimum. Manakala titik 2, 4 pula adalah titik minimum. Disebabkan pembezaan peringkat kedua dia positif. Okey, seterusnya soalan F. F ya, y bersama dengan x kuasa 2 tambah x kuasa negatif 2. Kita untuk memudahkan kerja kita. Jadi dy dx dy dx bersama dengan 2x
tolak 2 per X kuasa negatif 3. Ataupun kita boleh tulis juga sebagai 2X tolak 2X kuasa negatif 3. Boleh juga. Okey. Pada titik pusingan, dy dx bersama kosong. Okey. Jadi 2X tolak 2X kuasa 3 bersama kosong. Macam mana nak selesaikan ni? Jadi 2X bersamaan dengan 2 per X kuasa 3. Ataupun X kuasa 4 bersama dengan 1. Okey. Bermakna X adalah bersama dengan 1 lah, kan? Jadi X adalah bersama dengan 1. Ada satu saja titiknya, ya. Satu saja, ya. Diharapkan apa yang saya buat sini betul. Okey, apa nilai d2y dx2? Iaitu bersama dengan 2 tambah 6, negatif 2 darab dengan negatif 3 bersama dengan 6 per x kuasa 4. Okey, bermakna kalaulah x bersama dengan 1, ini semua jadi positif. Bermakna ini adalah titik minimum. Okey. Jadi x bersama dengan 1, y bersama dengan 1 kuasa 2 tambah 1 per 1 kuasa 2, iaitu bersama dengan 2. Okey, d2y dx2 bersama dengan 2 tambah 6 per 1 kuasa 4, iaitu bersama dengan yang positif. Okey, jadi conclusion dia, titik 1, 2 adalah titik minimum. Okey. Soalan G. Y bersama dengan X tambah, okey, 1 per X tolak 1. Saya letakkan sebagai X tolak 1 kuasa negatif 1 lah. Jadi dy dx adalah bersama dengan 1 tolak 1 per X tolak 1 kuasa 2. Ya. Betul. Betul. Ya, betul tu. Kita cari teruslah d2y dx kuasa 2 tu, ya. Ini sama dengan 1 tolak X tolak 1 kuasa negatif 2. Jadi bersama d2y dx2 bersama dengan 2. Betul, ya. 2 per X tolak 1 kuasa 3. Alright. Pada titik pusingan, dy dx bersama dengan kosong. Di 1 tolak 1 per X tolak 1 kuasa 2 bersama dengan kosong. Ataupun 1 bersama dengan 1 per X tolak 1 kuasa 2. Okey. Kita bawa yang denominator ni ke kiri, dia jadi X tolak 1 kuasa 2 bersama dengan 1. Jadi X tolak 1 tu bersama dengan 1. Bermakna X adalah bersama dengan 2. Ada satu nilai saja nampaknya. Ya ke? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Okey. Boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Sebab kita punca kuasa 2 kan dia, ya. Kita punca kuasa 2 kan 1. Jadi positif dan juga negatif. Bermakna X boleh jadi kosong dan boleh jadi juga tolak 2. Boleh jadi 2. Ya, betul. Kosong ataupun X dengan 2. Alright. Jadi pada X bersama dengan kosong, nilai Y nya berapa? Y bersama dengan 0 tambah 1 per 0 tolak 1. Tolak 1 lah. Jadi titiknya ialah 0 tolak 1. Itulah, ya.
Dan D2Y dx2 pula. D2Y dx2 bersama dengan 2 per 0.1 kuasa 3. Okey, ini bersama dengan negatif ya. Sebab denominator dia negatif. Tolak 1 kuasa 3 ialah tolak 2 lah jawapan dia kan. Negatif. Okey, pada X bersama dengan 2 pula. Y bersama dengan berapa? Iaitu 2 tambah 1 per 2 tolak 1, iaitu bersama dengan 3. Ya, betul, 3. Maknanya titik 2, 3 lah. Titik pusingannya. Okey, D2Y dx2. 2 per 2 tolak 1. 2 tolak 1 kuasa 3, iaitu bersama dengan 2. Positif. Alright, bermakna 0 tolak 1 adalah titik maksimum. Dan 2, 3 titik minimum. Okey, selesai soalan G. Kita tengok soalan terakhir, itu soalan Y. Okey, H. Soalan H. Y bersama dengan X tolak 3 kuasa 2 per X. Okey, sebenarnya kita boleh saja guna teknik petu hasil bagi, tapi complicated lah. Jadi saya nak kembangkan dia dan bagikan dengan X. Jadi X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 dibagikan dengan X, iaitu Y adalah bersama dengan X tolak 6 tambah 9 per X. Okey, jadi dy dx adalah bersama dengan 1 tolak 9 per X kuasa 2. Okey, saya buat laju. Saya harap kalau kamu tengok video ni, cubalah buat pada dalam kertas sendiri. Saya cuba nak buat laju. Untuk pemasa sebab masa. Betul lah tu rasanya. Betul. Ya, betul. Yes, insyaAllah betul. D2Y dx2 adalah bersama dengan, okey, ini bersama dengan 1 tolak 9x kuasa negatif 2 Jadi bersamaan dengan 18 per x kuasa 3. Okey. Pada titik pusingan atau titik pegon dy dx bersama dengan kosong. Alright. dy dx bersama dengan kosong maknanya 1 tolak 9x 1 tolak 9 per x kuasa 2. 1 tolak 9 per x kuasa 2 bersama dengan kosong, ataupun 1 tu bersama dengan 9 per x kuasa 2, ataupun x kuasa 2 tu bersama dengan 9, bermakna x bersamaan dengan plus minus 3. Alright. Pada x bersama dengan tolak 3, nilai y nya tolak 3 tolak 3 sekali lagi kuasa 2 per tolak 3 bersama dengan berapa tu? Tolak 3 jadi tolak 6 kuasa 2 jadi 36 per tolak 3 bersama dengan negatif lah negatif 12. Makna titik koordinatnya lah tolak 3 tolak 12. Okey, d2y dx kuasa 2 pula. 18 per tolak 3 kuasa 3, iaitulah negatif. Alright. Pada x bersama dengan 3 pula, y bersama dengan berapa tu? Iaitu 3 tolak 3 kuasa 2 per 3 bersama dengan kosong. Okey, mana titik yang kita cari ialah 3 kosong.
Dan di 2y dx 2, 18/3 kuasa 3 iaitu positif. Okey, bermakna tolak 3 tolak 12 adalah titik maksimum. Dan 30 adalah titik minimum. Okey, itu kesudahan soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 2 pula. Cuba buat dulu ya. Kemudian baru tengok video ni. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y bersamaan X tolak 2 kuasa 3. Cari ungkapan bagi dy dx. Oh, ni macam panjang ni. Cari koordinat titik bagi 2 titik pegun P dan Q. Dan C pula seterusnya, tentukan sifat bagi titik pegun Q menggunakan kaedah lakaran tangent. Ni panjang ni. Okey, kita cari A dulu. Y bersama dengan X tolak 2 kuasa 3. Kita boleh kembangkan X kuasa 3 ni, X tolak 2 kuasa 3 ni, tapi panjang sangat. Jadi kita buat petua hasil darab. Okey. Kita letakkan U sama dengan X. Jadi du dx bersama dengan 1. V pula X tolak 2 kuasa 3 bermakna dv dx ialah bersama dengan 3 X tolak 2 kuasa 2. Alright, formula seperti ni ya. Okey, jadi dy dx sama dengan apa tu? U dv dx, U x ya. U sama dengan X, dv dx ialah 3x kuasa 2 ni. Jadi 3 lah. X tolak 2 kuasa 2 tambah V du dx sama 1. Jadi X tolak 2 kuasa 3. Okay, kita boleh fakturkan sebab X tolak 2 kuasa 2 ni dia punya faktor sepunya. Jadi bersamaan dengan X tolak 2 kuasa 2, kita letak kurungan satu lagi, iaitu 3X tambah X tolak 2. Jadi bersama dengan X tolak 2 kuasa 2, 4X tolak 2. Okey, kita boleh biarkan di sini. Ataupun kita juga boleh memfakturkan lagi, bawa keluar 2 dari sini. Jadi 2 X tolak 2 kuasa 2, kemudian 2X tolak 1. Ini cantik lagi ya. Alright, jadi itu ungkapan dy dx. Okey, tak perlu cari d2y dx kuasa 2 sebab kita akan menggunakan kaedah lakaran tangent untuk soalan C. Okey, pada titik pegun dy dx sama 0. Titik P dan Q tu ada titik pegun ya. Okey, jadi 2x tolak 2 kuasa 2, 2x tolak 1 bersama dengan 0. Okey, 2 ni kalau kita bawa ke kanan jadi habislah 0 lah. Bermakna x tolak 2 bersama dengan 0 atau 2x tolak 1 bersama dengan 0. Okey, kita letakkan garis ni. Maknanya x adalah bersama dengan 2 di sini. Ataupun di sini x bersama dengan 1/2. Well, macam ni lah. Kita letak macam tu cukup lah. Alright. Okey. Okey, bolehlah letak sini. Kita nak cari nilai y. Y bersama dengan apa? Y bersama dengan 2. 2 tolak 2 kuasa 3, iaitu bersama dengan 0. Okey, 20 tu mungkin titik Q lah kan. 20 tu. Jadi sinilah y bersama dengan 1/2
1/2 tolak 2 kuasa 3. Wow, okey. 1/2 tolak 2 jadi berapa tu? Jadi tolak 3/2 kan? 1/2. 3/2 lah kuasa 3. Bersama dengan 1/2. Ini jadi kita letak tolak di sini lah. Darab dengan 27/8. Betul tak? 3 darab 3 9. 9 darab 3 lagi 27. 27/8. Ataupun bersamaan dengan tolak 27/16. Ya, betul tu. Okey, jadi titik Q. Apa ni titik Q? Titik Q ni apa dia? Iaitu 20. Dan titik P ialah 1/2 negatif 27/16. Okey, ini soalan B. Okey, ini soalan B Okey, kita tengok C pula Okey. Kita tengok titik Q saja. Maknanya kita kena tengok titik Q iaitu 20. Kita tengok nilai di sebelah kiri dan kanan X maknanya saya ambil yang dekat dengan Q. Dekat dengan Q mungkin saya ambil 1/2 3/2. Kita ambil 3/2 dan 5/2 lah 3/2 dan 5/2. Maknanya betul-betul di kiri dan kanan titik Q. Kita tengok kecerunan dia berapa. Alright, sama ada betul dia ada berubah dari negatif ke positif ataupun tidak. Nampak kalau tengok pada lakaran ni nampak macam tidak ada seperti tidak ada perubahan. Maknanya dia positif dan jadi sifar sekejap kecerunannya pada Q dan jadi positif semula. Okey. Pada X bersama dengan 3/2. dy dx berapa? Okey, dy dx bersama dengan 2 3/2 tolak 2 kuasa 2. 2 3/2 tolak 1. Tolak 1/2 kuasa 2. Ini 3 tolak 1 jadi 2. Sama berapa tu Okey, ini 1/4. Oh, habis lah. Habis. Sekejap. Jadi berapa ni? Ini 1/4. Darat dengan 4 jadi 1. Okey, 1. Kecerunan di 1. Okey. Pada X dengan 5/2 pula. Dy dx bersama dengan berapa tu? X dah 2. 5/2 tolak 2 kuasa 2. 2 darab dengan 5/2 tolak 1. 5/2. 2/2 tolak 2 jadi 1/2. Ini 5 tolak 1 jadi 4. Okey, bersama dengan 2. Ni bersama dengan 2 Ya, betul, bersama dengan 2. Maknanya kecerunan kalau saya letakkan nilai X nilai X kita buat table 1/2 2 3/2 bukan 1/2 3/2 2 dan 5/2 dy dx nya positif, kosong dan positif semula. Bermakna titik Q ialah titik lengkuk balas. Okey, saya harap
penyelesaian saya melalui penyelesaian untuk latihan kenduri 2.10 ni bermanfaat untuk kamu semua. Sekiranya benar-benar dia bermanfaat, jadi kongsikan video ni dengan rakan-rakan sekolah. Sebab saya tahu time study ni kita banyak kali kena buat latihan yang banyak. Terutamanya latihan daripada buku teks. Jadi selamat berjaya untuk semua. Sekiranya betul-betul bermanfaat, share berkawan, subscribe dan like video ini. Dia akan membantu saya dalam mendapatkan algoritma Google untuk membuatkan video saya ni menjadi lebih viral dan lebih banyaklah manfaatnya yang boleh saya sampaikan melalui video saya. Okay, thanks again. Thanks for watching. All the best. Bye.